Imam Mahdi. Hari ini, mata setiap Muslim di seluruh dunia tertumpu pada seorang lelaki, Mahdi. Semua sedang menunggu, bilakah Imam Mahdi akan muncul? Bilakah beliau akan bangkit dan memimpin umat Islam untuk meraih kembali kegemilangan yang hilang, untuk sekali lagi memimpin dunia? Namun persoalan terbesar tetap sama, bilakah beliau akan datang? Adakah kemunculan Imam Mahdi hanya disebut dalam teks-teks Islam? Atau adakah agama-agama lain juga meramalkan kedatangan seorang penyelamat? Dan yang paling penting, bagaimana seorang lelaki mampu berdepan dengan kuasa besar dunia? Mari kita mulakan. Perkataan Mahdi bermaksud yang diberi petunjuk. Seorang lelaki yang dipilih untuk membawa manusia keluar daripada kegelapan menuju cahaya. Dan idea ini bukan sesuatu yang baru. Malah sebelum Nabi Muhammad SAW, konsep ini sudah wujud. Pada zaman Nabi Nuh, manusia tenggelam dalam kerosakan, penyembahan berhala, kezaliman, dan kejahatan berleluasa di muka bumi. Namun, masih ada segelintir orang yang soleh berdoa, "Ya Allah, utuslah seseorang untuk membimbing kami." Maka Allah mengutus Nuh, yang memberi amaran kepada manusia selama 950 tahun. Tetapi mereka mengejeknya, hanya segelintir yang beriman. Kemudian datanglah banjir besar, golongan pendosa dihapuskan, dan bersama orang beriman, satu permulaan baharu bermula. Berabad-abad kemudian, manusia sekali lagi terjerumus dalam penyembahan berhala. Kali ini, penyelamat itu ialah Nabi Ibrahim, yang turut disebut dalam kitab-kitab purba. Beliau menolak berhala dan menyeru kepada tauhid, menjadi sahabat Allah. Kemudian tibalah zaman Mesir. Bani Israel semakin ramai di bawah kekuasaan Firaun. Kerana takutkan mereka, Firaun memperhambakan dan menindas mereka. Tangisan mereka sampai ke langit. Lalu Allah mengutus Nabi Musa. Baginda menewaskan Firaun dan membebaskan golongan yang tertindas. Tahun-tahun berlalu. Bani Israel kini hidup di bawah pemerintahan Rom di Palestina. Pendeta mereka yang korup telah memesongkan agama. Mereka menunggu seorang Mesias. Dan dia pun datang, Isa. Namun baginda juga dikhianati. Rancangan jahat diatur. Maka Allah mengangkatnya ke langit, dan sehingga kini mereka masih menantikan kepulangannya. Kemudian, ketika tanah Arab sendiri tenggelam dalam kejahilan, bahkan kitab-kitab Yahudi turut menyebut tentang seorang nabi yang agung. Orang Yahudi menunggu, sebagaimana umat Islam hari ini menantikan Mahdi, dan akhirnya datanglah Nabi Muhammad SAW. Jadi, kita dapat lihat, idea tentang seorang yang terpilih ini sebenarnya sudah wujud sejak zaman purba. Malah Allama Iqbal, ahli falsafah Muslim yang terkenal, pernah menolak konsep Imam Mahdi dengan mengatakan bahwa umat Islam meminjamnya daripada Yahudi dan Kristen. Beliau berpendapat bahwa menunggu secara pasif seorang penyelamat hanya akan melemahkan sesuatu bangsa. Malah Ibn Khaldun, sejarawan terkemuka, juga meragui kesahihan sebahagian hadis tentang Mahdi. Namun begitu, banyak hadis sahih di dalam kitab-kitab Sunni dan Syiah tetap mengesahkan kedatangan beliau, kecuali dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan hanya dalam Islam, agama-agama lain juga menyebut tentang penyelamat terakhir. Di Mesopotamia, mereka menunggu seorang pengembala yang akan menyelamatkan manusia. Di Mesir, Osiris, tokoh yang menghidupkan semula tanah. Penganut Zoroastrian menunggu Zarathustra, seorang pahlawan gagah yang lahir di akhir zaman. Kaum Hindu menantikan Kalki, penunggang kuda bersenjata pedang yang akan memerangi kejahatan di zaman Kali Yuga. Penganut Buddha menunggu Maitreya, guru kebenaran. Kaum Yahudi menantikan Mesias mereka, tetapi dia sebenarnya ialah Dajjal
yang akan membina semula bait suci ketiga. Penganut Kristian menantikan kembalinya Isa yang turut dipercayai oleh umat Islam. Malah Joe Biden pernah menyebut tentang imam tersembunyi. Netanyahu juga tahu bahwa umat Islam berusaha untuk mengembalikan khilafah dan dia takut akan kebangkitannya. Tetapi bagaimana Imam Mahdi mampu berdepan dengan kuasa-kuasa besar moden? Mereka mengawal ekonomi, mereka menguasai data, mereka memiliki senjata nuklir dan teknologi kecerdasan buatan. Mereka mengetahui segala-galanya tentang umat Islam. Bagaimana seorang lelaki boleh bangkit melawan semua itu? Kerana sebelum kebangkitan Mahdi, dunia akan tenggelam dalam kekacauan. Syria akan berdarah. Sistem Dajjal akan bangkit. Greater Israel akan diisytiharkan. Palestin hanya akan tinggal dalam buku-buku sejarah. Umat Islam di India akan berdepan dengan penindasan yang kejam. Para tiran akan memerintah dengan sokongan barat. Kemudian, seorang raja di Arab akan mati. Ramai percaya bahawa ia adalah Muhammad bin Salman. Kekacauan akan menyusul. Kemudian, di Kaabah, seorang lelaki akan dibai'ah oleh 313 orang sahabat setia dari seluruh dunia. Seperti dalam Perang Badar, sebuah babak baharu akan bermula. 313 ini tidak dikenali oleh dunia, tetapi dimuliakan oleh Allah. Setiap seorang daripadanya bersamaan dengan 40 lelaki dari segi hikmah dan kekuatan. Mereka akan menjadi panglima, pemikir, ulama, dan pahlawan. Merekalah yang akan membantu Mahdi membina tenteranya.